Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Sharing Hikmah. Pada hari ini saya akan sampaikan bab 1, mengapa kita wajar melihat kegagalan, dari buku The Arts of Thinking Clearly oleh Rolf Dobelli, terjemahan Nurliza Abu Bakar. Jom kita halusi bersama. Kemana saja Rick pergi, dia melihat berita artis rock terpampang di mana-mana. Sama ada di televisyen, muka hadapan majalah, konsert anjuran maupun di laman web peminat. Lagu-lagu mereka sering sahaja berkumandang di pasaraya, di corong radio dan di gimnasium. Terdorong dengan pelbagai kisah pemain gitar terkenal, Rick menubuhkan kumpulan muziknya sendiri. Adakah dia akan menjadi terkenal? Kebarangkalian perkara ini berlaku adalah tipis. Malah nasibnya juga mungkin akan berakhir sama seperti pemuzik lain yang terkubur di arena muzik. Bilangan mereka yang gagal di persada ini 10,000 kali ganda lebih tinggi daripada pemuzik yang berjaya di atas pentas. Tetapi tiada seorang pun wartawan yang berminat dengan kisah kegagalan itu, kecuali kisah bintang terkenal yang jatuh. Senario ini membuatkan kisah kegagalan mereka ibarat halimunan pada mata orang luar. Dalam hidup ini, kisah tentang kejayaan lebih menyerlah berbanding dengan kegagalan. Disebabkan itu, jangkaan kita terhadap peluang untuk berjaya secara sistematik melebihi yang sepatutnya. Kita serta individu seperti Rick hanyut dalam ilusi dan tersalah anggap terhadap kebarangkalian peluang untuk berjaya yang sebenarnya agak tipis. Seperti kebanyakan orang lain, Rick adalah mangsa fenomena yang disebut sebagai survivorship bias, iaitu tanggapan berat sebelah terhadap kelangsungan hidup ini. Di sebalik kisah-kisah hebat penulis popular, sebenarnya terdapat ratusan lagi penulis yang bukunya sama sekali tidak laku di pasaran. Malah beratus-ratus karya dan manuskrip yang ditolak oleh penerbit. Di sebalik kisah-kisah penulis gemilang ini, masih ada ratusan manuskrip yang belum siap dan terperam dalam simpanan penulisnya sehingga berhabuk. Di sebalik setiap fenomena ini pula, wujud beratus-ratus insan yang menanam impian ingin menulis buku pada suatu hari nanti. Meskipun begitu, kita hanya mendengar tentang penulis yang berjaya. Pada masa kini, ramai penulis yang menerbitkan sendiri buku mereka dan tidak melihat kegagalan dalam arena penulisan. Sama juga halnya dengan jurugambar, usahawan, artis, arkitek, atlet, pemenang hadiah Nobel, pengacara televisyen dan ratu cantik. Pihak media tidak berminat menggali cerita berkisah kegagalan sesuatu arena. Malah bukan tugas mereka pun mengambil tahu tentangnya. Sebaliknya, diri kita sendiri yang bertanggungjawab menggali cerita tersebut supaya kita terhindar daripada survivorship bias. Kita juga akan menghadapi situasi survivorship bias dalam hal ehwal kewangan dan risikonya. Bayangkan, seorang rakan yang berjaya memulakan perniagaan, kita pula adalah antara pelabur berpotensi yang melihat perkara itu sebagai satu peluang. Mungkin perniagaan ini akan berjaya seperti Google. Mungkin juga kita akan menjadi insan yang bertuah. Tetapi, apakah realitinya? Kemungkinan besar syarikat ini gagal dimulakan ataupun syarikat ini jatuh muflis selepas 3 tahun beroperasi. Untuk syarikat yang berjaya bertahan selepas 3 tahun, bilangan pekerja yang berkhidmat di situ mungkin tidak lebih dari 10 orang saja dan terus kekal seperti itu. Oleh itu, adakah kita tidak patut melaburkan wang dalam risiko seperti ini? Tidak semestinya. Tetapi kita harus akui, survivorship bias sedang berlaku dan menyekat peluang kejayaan kita seumpama kaca tajam yang melukakan. Contohnya, indeks purata industri Dow Jones hanya menyenaraikan syarikat perniagaan yang kekal bertahan di pasaran. Perniagaan kecil maupun yang gagal tidak akan tersenarai dalam bursa saham. Namun, perniagaan seperti ini menjadi nadi dalam dunia perniagaan. Bacaan indeks syarikat di bursa saham
tidak menunjukkan tahap sebenar ekonomi sesebuah negara. Serupa juga keadaannya dengan wartawan yang tidak melaporkan kisah tentang semua pemuzik. Kita juga berasa ragu-ragu terhadap maklumat kejayaan yang disampaikan menerusi banyak buku dan pembimbing. Memandangkan tiada individu gagal yang menulis buku ataupun bercerita tentang kisah kegagalan mereka. Survivorship bias mungkin mendatangkan kemudaratan, terutamanya apabila kita berada di pihak yang menang. Walaupun kejayaan kita dicapai secara kebetulan, kita mungkin mendapati situasi yang serupa turut dialami oleh pihak lain yang berjaya. Justru kita melabelkan perkara itu sebagai faktor kejayaan. Walau bagaimanapun, sekiranya kita mengambil tahu tentang kegagalan individu dan syarikat, kita akan sedar bahawa liku-liku perjalanan yang dilalui mereka adalah serupa dengan perkara yang membentuk kejayaan kita. Sekiranya ramai saintis mengkaji sesuatu fenomena, sebahagian daripada kajian itu akan menunjukkan hasil statistik yang jelas yang secara penting, secara kebetulan. Misalnya hubung kait antara pengambilan sesuatu minuman dengan jangkaan yang tinggi terhadap kehidupan. Kajian salah seumpama ini serta-merta mendapat perhatian dan menjadi popular. Kesannya kita tidak akan membaca kajian yang membosankan yang memberikan keputusan sebenar yang betul. Survivorship bias bermaksud manusia terlebih jangka peluang kejayaan mereka secara sistematik. Berwaspadalah terhadapnya dengan meneliti kisah kegagalan tentang sesuatu projek, pelaburan dan kerjaya yang dahulunya dijangkakan akan berjaya. Biarpun pahit, namun penelitian itu mampu merangsangkan minda supaya berfikir dengan lebih jelas. Sekian, bab 1 tamat di sini. Baiklah saudara dan saudari, anda mungkin pernah terlibat atau mendengar cerita tentang seorang rakan yang ingin menyertai sesuatu skim pelaburan. Rakan tersebut sangat teruja dengan hasil pelaburan, sama ada dalam bentuk wang ringgit atau kejayaan memiliki kereta BMW siri yang baru, 5 siri yang baru, atau membeli sebuah rumah banglo 3 tingkat di kawasan kediaman elit, atau mungkin juga kejayaan melakukan percutian ke kota Paris selama seminggu. Akibat rangsangan ingin mendapatkan perkara-perkara tersebut, maka rakan tadi telah mengeluarkan simpanannya dan melabur dalam skim tersebut. Dipendekkan cerita, rakan tersebut hilang kesemua wang simpanannya kerana skim pelaburan tersebut gagal. Survivorship bias yang berlaku dalam kes rakan kita ini mungkin pernah berlaku kepada diri kita juga tanpa kita terfikir mengenainya. Pernahkah anda temui atau alami situasi seperti itu? Jangan lupa kongsikan pengalaman anda dan dalam ruang komen di bawah. Sehingga jumpa lagi dalam bab-bab seterusnya. The Art of Thinking Clearly, Rolf the Belly. Assalamualaikum dan salam sejahtera.